Salam sejahtera kepada semua. Saya Cikgu Lee Sengking dari SJKC Bulat. Saya akan mewakili kumpulan kami untuk membentangkan hasil projek inovasi yang telah kami sediakan. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang cikgu, iaitu Cik Ana Chen Ting Ting, Encik Wong Yukit, Puan Wong Kimi dan saya selaku ketua kumpulan. Tajuk projek inovasi kumpulan kami berbunyi Tapak Jadual Tangga Bahagi. Yang ini merupakan tapak jadual tangga bahagi. Kos penyediaannya sangat rendah. Ya, dihasilkan dengan kertas putih, kertas laminat, pen, marker, whiteboard dan pemadam sahaja. Okey, objektif inovasi yang kami sediakan ada 3, iaitu nombor 1 untuk mengkaji kesesuaian tapak jadual tangga bahagi ini untuk dalam meningkatkan kefahaman murid dalam membentuk sebarang sifir 2 digit. Okey, semasa mereka menyelesaikan masalah bahagi sebarang nombor sehingga 6 digit dengan nombor 2 digit. Yang kedua adalah mengkaji kesesuaian penggunaan tapak jadual tangga bahagi ini meningkatkan motivasi murid dalam mempelajari mata pelajaran matematik, iaitu dalam topik bahagi. Okay. Yang ketiga ialah untuk mengenal pasti keberkesanan tapak jadual tangga bahagi dalam memantapkan penguasaan murid, terutamanya dalam sifir 2 hingga 9 dan juga operasi asas. Kumpulan sasaran projek inovasi kumpulan kami adalah kelas tahun 5 yang terdiri daripada 14 orang murid. Namun semasa mengkaji keberkesanan, kami hanya melibatkan 10 orang murid, iaitu 5 orang murid lelaki dan 5 murid perempuan. Okey, latar belakang projek inovasi kami melalui pemerhatian terhadap pembelajaran dan pengajaran, kami mendapati banyak murid belum mahir dalam menyelesaikan masalah bahagi, utamanya bahagi sebarang nombor hingga 6 digit dengan nombor 2 digit. Okay. Murid menggunakan masa yang banyak ataupun lama dalam menyediakan jadual sifir 2 digit untuk menyelesaikan bahagi. Maka selepas perbincangan, kami pun memperkenalkan kaedah tangga bahagi. Kami pun mendedahkan kaedah ini kepada murid semasa PDPC. Selepas pengenalan kaedah ini, kami mendapati bahawa murid menggunakan masa yang lama dalam membentuk jadual sifir 2 digit ini. Jadi, selepas perbincangan lagi, kami pun menghasilkan tapak jadual tangga bahagi ini. Tapak jadual tangga bahagi ini yang telah dilaminat akan diberikan kepada semua murid tahun 5. Dan semasa PDPC, cikgu akan menggunakan 10 minit. 5 minit untuk menguji penguasaan operasi asas dan sifir bagi murid. Lepas 5 minit, cikgu akan menuliskan soalan penyelesaian masalah bahagi sebarang nombor 2 hingga 6 digit dengan nombor 2 digit di papan tulis. Kemudian murid pun menggunakan tapak jadual tangga bahagi ini untuk membentuk sifir 2 digit dalam masa yang singkat. Kemudian mereka pun menggunakan jadual yang dibentuk ini untuk menyelesaikan masalah bahagi. Sekarang mari kita tengok menonton video untuk melihat cara penggunaan tapak jadual tangga bahagi ini dan pengaplikasinya dalam menyelesaikan masalah soalan bahagi. Kedua ini menunjukkan keputusan bagi pra-ujian dan pasca ujian. Soalan yang diberikan adalah sebanyak 4 soalan.
terdapat 10 responden yang telah menjawab pra-ujian dan pasca ujian yang diberikan. Melalui jadual ini, kita dapat melihat terdapat peningkatan bagi keputusan murid, iaitu murid hanya menjawab 1, 2, 3 soalan dengan betul semasa pra-ujian, tetapi kebanyakan murid dapat menjawab keempat-empat soalan dengan betul semasa pasca ujian. Selain daripada itu, jangka masa yang digunakan dalam menyelesaikan 4 soalan pembagian ini juga dapat disingkatkan. Semasa pra-ujian, murid telah menggunakan masa yang lebih banyak untuk menjawab soalan. Tetapi semasa pasca ujian, murid-murid telah dapat menjawab soalan dengan menggunakan masa yang lebih singkat. Contohnya dari 11 minit ke 10 minit dan dari 40 minit ke 32 minit. Ini telah menunjukkan inovasi ini dapat meningkatkan masa bagi murid untuk menjawab soalan. Berikut merupakan graf pra-ujian dan pasca ujian. Kita lihat dari segi graf ini dapat menunjukkan bahawa pra-ujian dan pasca ujian terdapat perbezaannya. Yang berwarna biru ini merupakan keputusan bagi pra-ujian, manakala yang berwarna oranye ini merupakan keputusan bagi pasca ujian. Kita lihat dari segi graf ini terdapat peningkatan antara pra-ujian dengan pasca ujian. Kebanyakan murid dapat menjawab keempat-empat soalan dengan betul selepas penggunaan inovasi ini. Graf ini pula menunjukkan jangka masa yang digunakan untuk menjawab 4 soalan. Semasa pra-ujian, iaitu graf yang berwarna hijau ini, murid telah menggunakan masa yang tinggi, masa yang banyak untuk menjawab soalan. Tetapi murid telah menggunakan masa yang lebih singkat semasa menjawab soalan pasca ujian. Inovasi ini telah menunjukkan bahawa murid dapat menjawab soalan dengan masa yang singkat. Antara isu atau masalah yang ditangani dengan penggunaan inovasi ini iaitu kualiti pencapaian mata pelajaran matematik masih di tahap sederhana bagi peperiksaan atau penilaian pentaksiran. Selain itu, penggunaan inovasi ini dapat meningkatkan penguasaan sivil asas di kalangan murid. Penguasaan murid dalam operasi tambah dan tolak juga dapat diperkukuhkan dan dimantapkan lagi. Penggunaan inovasi ini dapat membantu guru untuk meningkatkan minat murid dalam menyelesaikan masalah, terutamanya bagi soalan pembahagian.